Baik saudara-saudara sekalian, dengarlah dengan teliti semua yang saya ucapkan al-Imam, dan janganlah bercakap-cakap kita iman kepada Allah dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي قسم الأرزاق وحث العباد على الاختصار في الإنفاق. أشهد أن لا إله إلا الله المبعوث في النواهي والآفاق، وأشهد أن محمدا رسول الله شفيع يوم يكشف عن ساق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير من ركب البراق، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم المطهرين من النفاق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyentuh tajuk berhemat dalam pengurusan kewangan. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, Islam menitik beratkan gaya hidup yang berhemat dan sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menguruskan perbelanjaan. Kita disarankan agar tidak bersifat kedekut, boros atau membazir dalam membelanja. Cuma Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda mahsura. Yang bermaksud, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, yakni kedekut, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan, yakni kecewa. Namun gaya hidup dan sikap masyarakat masa kini yang gairah berbelanja menyebabkan pudarnya kesedaran menguruskan kewangan secara berhemat. Akibatnya, semakin ramai rakyat Malaysia terjerumus dalam masalah kewangan kerana perbelanjaan yang tidak dikawal dan bebanan hutang yang membelenggu diri. Fenomena tidak sihat ini perlu dibendung dengan kembali kepada ajaran Islam yang mengajar umatnya mengurus perbelanjaan dengan berhemat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan contoh kepada umatnya apabila baginda menyimpan dan memperuntukkan nafkah setahun bagi keluarga baginda. Yang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun masalah kewangan seseorang individu merupakan urusan peribadi dirinya sendiri, namun ia dapat memberi kesan kepada ekonomi negara jika sikap ini menular dalam masyarakat. Oleh itu, berikut adalah beberapa langkah yang perlu kita ambil bagi mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa kerakusan nafsu berbelanja dan nafsu berhutang. Pertama, berbelanja mengikut keperluan dan kemampuan. Sikap masyarakat kini, terutama generasi muda yang tidak mengimbangi perbelanjaan dengan jumlah pendapatan yang dimiliki, mampu menjerumuskan diri mereka dalam belenggu hutang. Ditambah pula dengan sikap berlumba-lumba membeli barangan berjenama dan mahal. Islam telah menetapkan 3 tahap keperluan dalam kehidupan manusia yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah perkara daruriyat, iaitu keperluan asas yang mesti ada bagi melangsungkan kehidupan di muka bumi ini, seperti makanan, pakaian, tempat kediaman dan kenderaan. Kedua, hajiyat, iaitu kemudahan asas yang boleh memudahkan urusan kehidupan. Dan ketiga, tahsiniyat, iaitu perkara yang mengelokkan dan menambah nilai kehidupan. Seseorang itu sepatutnya mendahulukan perbelanjaan pada keperluan asas, iaitu daruriyat, sebelum berbelanja pada tahap-tahap yang berikutnya.
Kedua, melihat keadaan hidup orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Sikap berlumba-lumba untuk menandingi orang lain dan membandingkan diri dengan yang lebih berada adalah sikap yang tidak disukai oleh syarak, kerana membawa kepada kufur nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala serta hasad kepada hamba Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petua kepada kita bagi menghindari penyakit ini di dalam sabda baginda, "Idza nazara ahadukum ila ma fuddila alaihi fil mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfala min." Maksudnya, apabila seseorang daripada kalangan kamu melihat kepada orang yang dilebihkan ke atasnya harta dan para serupa, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang di bawahnya, yakni yang kurang bernasib baik daripada dirinya. Ketiga, berurusan dengan institusi kewangan yang sah. Apabila seorang itu berhajat kepada pinjaman kewangan bagi memenuhi keperluan asasnya, ia perlu bijak memilih institusi pinjaman atau pembiayaan seperti bank, koperasi, ar-rahnu dan pemberi pinjaman wang berlesen yang mendapat kelulusan bank negara dan fakul syariah. Tindakan meminjam daripada pihak yang tidak berlesen seperti ceti haram dan arnum bukan sahaja mengundang musibah di dunia, bahkan mendapat kebukaan Allah Ta'ala kerana terlibat dengan riba. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 279 hingga 278 hingga 279, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Yang bermaksud, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, ini jangan menuntut lagi sakit-bakit riba yang masih ada pada orang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Keempat, mendapatkan nasihat dan khidmat bantuan jika mengalami masalah kewangan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai saluran yang boleh digunakan oleh masyarakat bagi mendapatkan bantuan dan khidmat kewangan, seperti Bank Negara Malaysia, unit aduan di setiap institusi kewangan, biro pengantaraan kewangan dan agensi kaunseling dan penurusan kredit. Maka perusahaan kewangan yang dilantik juga boleh memberi khidmat nasihat kepada pengguna dalam menghadapi masalah kewangan. Ikhwanil muslimin azabakumullah, akhirnya mimbar Jumaat menunggu para hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita menguruskan kewangan kita dengan cara yang berhemat. Amalan berhemat ini bermula dengan sikap berjimat cermat dan bersederhana dalam berbelanja. Semaikan sikap menabung dalam diri kita dan anak-anak kita sebagai satu persediaan dan pelaburan di masa hadapan. Selain itu, hendaklah berusaha padu dengan berurusan dengan institusi pinjaman yang tidak sah dan berunsur riba, serta gunakanlah saluran khidmat bantuan yang telah disediakan kerajaan jika mengalami masalah kewangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang bermaksud, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah digunakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuatlah
dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين حفظكم الله. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala arahannya dan berusaha sedaya upaya meninggalkan larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita sebagai umatnya agar sentiasa memohon perlindungan dengan Allah daripada dibelenggu hutang yang tidak tertanggung. Bagi dia menerangkan agar dibaca doa ini pada waktu pagi dan petang. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada duka cita dan kesedihan, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada lemah dan kemalasan, dan aku berlindung denganmu daripada kebacolan dan kebakhilan, dan aku berlindung denganmu daripada dibebani oleh hutang dan penguasaan orang-orang yang zalim. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari dan saat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita perbanyakkan selawat dan salam ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina إبراهيم في العالمين إنك
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه الزاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنك محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين ودمر الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.